TV KPM. Aminah, mengapa awak muram je hari ini, Aminah? Saya sedihlah, Zarif. Baju blaus saya dah siap. Tapi skirt saya pula tak siap. Macam mana ya nak buat skirt? Saya tak tahulah. Oh, saya pun sama. Nak buat pola skirt pun saya tak tahu. Alamak, macam mana ni Zarif? Siapa yang boleh ajar kita ya? Yalah. La 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 la. Wah. Siapa ni? Hai Amina, hai Zarif. Hai. Apa khabar? Baik. Tengok cantik tak skirt yang saya buat ni? Wah, cantik. Cantik kan? Nak tahu tak bagaimana cara untuk menghasilkan skirt yang cantik macam ni? Nak. Saya nak belajar. Saya pun nak belajar lah. Baiklah, kalau macam tu, jom ikut Mira kita masuk kelas untuk belajar cara penghasilan skirt. Wow, seronoknya. Jom. Jom! Wah, cantiknya. Assalamualaikum, salam sejahtera kawan-kawan Mira yang tingkatan 4 yang sedang menonton dan mendengar atas pendidikan khas di Didik TV KPM. Anda bersama saya Syamira Nazir di mana pada hari ini kita akan belajar satu mata pelajaran yang sangat menarik iaitu pembuatan pakaian wanita dengan tajuknya skirt. Dan untuk hari ini kita ada dua orang guru yang sangat ceria dan berpengalaman iaitu Cikgu Jamalia dan juga Cikgu Natra. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar Cikgu? Kau baik. Baik, terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini dan tak lupa juga turut serta bersama dengan kami di studio iaitu Cikgu Juru Bahasa Isyarat. Kita ada Cikgu Siti Zubaida, Cikgu Siti Zubaida Ahmad dari SK Pendidikan Khas Kuantan Pahang. Terima kasih Cikgu kerana turut serta bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah Cikgu Natra, bagaimana pula untuk objektif pembelajaran dan apa kaitan dengan gimik kita tadi Cikgu? Gimik tadi kita tengok Zarif dengan Aminah tak boleh nak buat skirt. Tak pandai nak buat skirt. Okey, untuk pembelajaran pada hari ini, cikgu nak anak murid cikgu boleh yang pertama mengambil ukuran dengan cara yang betul. Yang kedua, boleh mendraft pola skirt. Dan yang ketiga, anak murid cikgu boleh menanda dan memotong fabrik. Wow, menariknya. Ini 3 objektif yang ingin kita capai pada hari ini, Cikgu. Ya, betul. Dan dekat depan ni, Mira tengok ada banyak sangat peralatan ni. Boleh Cikgu Jamalia terangkan? Ya, untuk menderah pola, kita antara alatan ada di sini ya. Yang paling penting sekali mesti ada kertas lah, kertas pola. Dan alatan lain ialah kami menggunakan magic ruler. Ruler sini ya. Baik. Dan bila kita dah draft pola situ, kita juga perlu menggunakan pita ukur. Pita ukur Pita ukur sini. Kemudian kita juga ada gunting fabrik. Hati-hati ya Mira. Tajam ni, pastikan peralatan ni digunakan dengan hati, masuk kembali tempat asal dia. Jaga keselamatan semasa membuat pola ini. Kemudian kita juga ada kapur penanda. Baik. Kapur penanda. Kemudian kita ada kertas. Ini ialah kertas karbon tukang jahit. Bukan karbon untuk pejabat tu ya. Lain ya Mira. Yang salah guna. Itulah alatan di antara alatan yang akan kita gunakan semasa menderaf pola. Wow, dan bagaimana pula dengan roda surih, Cikgu? Bagus soalan. Roda surih ini digunakan untuk menanda lisu pada kain.
Baiklah, untuk menanda lisu pada kain. Apa pula tu? Nanti kita tanya cikgu. Tapi kan cikgu, bila dah ada peralatan ni nampak ada gunting. Semestinya tajam kan cikgu? Bagaimana untuk langkah keselamatan dalam aspek pembuatan skirt cikgu? Baik. Langkah keselamatan banyak langkah-langkah keselamatan perlu kita ambil ya. Pertama sekali yang paling tajam ni roda surit, kemudian juga gunting. Ini pita ukur pun kena hati-hati juga sebab panjang. Jangan suka-suka dibelit-belitkan begini ya. Sangat bahaya. Baiklah. Okey cikgu, kita dah tahu untuk langkah keselamatan untuk bahan dan peralatan. Bagaimana cara untuk mengambil ukuran skirt cikgu Natra? Mesti ada cara yang tepat kan cikgu? Ya, betul. Tadi kita dah lihat alatan-alatan yang akan kita gunakan pada hari ini. Okey, sebelum kita nak buat pola, kita perlulah mengambil ukuran pelanggan. Sekarang cikgu nak tunjuk macam mana nak ambil ukuran pelanggan. Okey, untuk hari ini pelanggan cikgu adalah patung kecil ni. Sebagai contoh ya. Contoh cikgu nak ambil ukuran. Okey, kita lihat dekat sini apakah ukuran-ukuran yang kita akan ambil. Yang pertama mercu ke mercu. Yang kedua keliling pinggang. Boleh tengok gambar ni. Okey. Yang ketiga keliling punggung. Okey. Tengok gambar keliling punggung dan yang terakhir adalah labuh skirt. Boleh tengok cara dekat sini. Cikgu dah buat dah. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Apa itu? Mercu ke mercu. Okey. Alatan yang kita perlu guna adalah pita ukur. Ini adalah pita ukur. Kita akan guna ukuran inci. Mercu ke mercu. Okey, kita pergi mercu ke mercu sini. Okey. Bila dah dapat ukuran, kita letak kat sini. Berapa? 6 inci contohnya. Okay, yang kedua, keliling pinggang. Pergi ke pinggang sini. Okey, lilit. Ketat-ketat. Di sini, ukuran pinggang. Dan bila dah dapat, kita tulis. Di borang. Borang ukuran. Yang seterusnya, kita pergi kepada keliling pinggul. Keliling pinggul, apa yang paling penting, kita perlu tambahkan kelonggaran sebanyak 2 jari di sini. Kelonggaran sebanyak 2 jari di sini. Jangan lupa ya, anak murid. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada labuh skirt. Kita mula daripada pinggang dan sehingga labuh yang dikehendaki oleh pelanggan kita. Okey, bila dah dapat, terus tulis ke borang ukuran pelanggan untuk kita buat pola nanti. Wah, macam tu. Oh, cikgu, untuk keliling pinggul kena letak 2 jari, cikgu? Ya, kita kena letak 2 jari semasa mengambil ukuran keliling pinggul. Sebab apa? Untuk pakaian kita, skirt itu tidak terlalu ketat. Dan pelanggan akan lagi selesa untuk pakai skirt itulah. Wah, baiklah. Cikgu Natra, Mira ada satu soalan. Perlukah kita mengambil ukuran pelanggan untuk membuat skirt ataupun cukup kalau kita menggunakan satu ukuran sahaja, cikgu? Oh, untuk ukuran kita perlu sentiasa ambil ukuran pelanggan kerana pelanggan kita mungkin berubah dari segi saiz badan, mungkin dia akan jadi semakin besar ataupun semakin kecil. Sebab itu kita perlu sentiasa ambil ukuran. Wah, baiklah. Jadi macam mana kawan-kawan semua setakat ini faham tak penjelasan Cikgu Natra dan juga Cikgu Jamalia? Faham kan? Kalau nak tahu dengan lebih mendalam lagi bagaimana cara pembuatan skirt ni, kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan lebih banyak lagi perkongsian daripada kedua-dua orang cikgu kita. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan setia menonton Mendengar Atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. 5 inci, 6 inci. Macam mana cara nak mendraft pola ni?
Kembali kita di Menengah Atas Pendidikan Khas di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar cara pembuatan pakaian wanita dengan tajuknya skirt. Dan sekarang kita masuk segmen berikutnya iaitu cara mendraft pola. Macam mana caranya tu cikgu? Ya. Kita akan menunjukkan cara untuk mendraft pola. Okey, alatan-alatan kita perlu sediakan sebelum kita mendraft pola. Antaranya adalah magic ruler, pembaris dan juga alat tulis. Okey, kita boleh tengok dekat sini. Ini adalah kertas pola yang perlu kita sediakan. Okey, yang pertama, Mira dah sedia untuk membuat pola? Sedia cikgu, Mira pun sudah ada bahan dan peralatannya. Okey. Mula-mula sekali kita guna alatan pembaris. Pembaris ni untuk kita buat garisan sempadan di tepi ni, di tepi dan di atas. Okey. Murid-murid boleh mula ambil pembaris dan garis membuat garisan sepadan. Kita boleh nampak dekat sini. Okey Mira? Okey cikgu. Okey, yang seterusnya kita ambil pembaris magic ruler ni, kita akan membuat garisan yang seterusnya. Okey, boleh kita tengok di sini langkah-langkah. Okey, langkah-langkah untuk membuat pola skirt. Okey, boleh kita tengok kat sini. Yang pertama, kita akan membuat dari A ke B. Okey, boleh nampak A ke B? Okey, kalau dekat situ A ke B adalah merujuk kepada labuh pinggul. Okey, ambil pembaris dan letak di sini labuh pinggul sebanyak 8 inci. Okey, tanda 8 inci. 8 inci ni adalah standard untuk labuh pinggul. Bila kita dah tanda 8 inci ni, kita terus garis di bahagian ini. Pastikan garisan itu betul-betul lurus ya anak murid. Ini adalah garisan pinggul. Kemudian kita tulis ini adalah A ke B. Labuh pinggul. Okey, yang seterusnya kita ambil pita ukur untuk kita mengambil ukuran labuh skirt. Okey, labuh skirt adalah cikgu ambil sebanyak 27 inci. Labuh skirt bergantung kepada pelanggan lah. Dia nak besar mana, nak labuh mana. Okey, dekat sini cikgu ambil 27 inci dan terus garis. Menggunakan pembaris magic ruler ini. 27. Okey, garis je lurus. Dan kita tulis sebagai huruf C untuk labuh skirt. Okey. Untuk step ni kita dah dapat A, B, C. A, B, C. Okey, yang seterusnya bila dah dapat A, B, C, kita akan membuat huruf yang lain pula ya. Ni A, B, C. Untuk step yang kedua, ambil pembaris magic ruler, kita tanda keliling pinggul. Okey, keliling pinggul. Okey, ambil pembaris magic ruler. Dekat sini ada pinggul. Okey, letak je B ke C. B, C dan kemudian dekat sini untuk keliling pinggul. Okey, keliling pinggul cikgu buat sebanyak 40 inci. Cikgu tanda kat sini. Okey, di atas pun sama, 40 inci. Okey. Dan di bawah pun sama, 40 inci untuk keliling pinggul. Okey. Ni Mira untuk keliling pinggul ya. Baik cikgu. Di sini. Tadi kita ambil labuh pinggul dan juga labuh skirt. Di sini adalah keliling pinggul. Dan kita garis je lurus. Okey. Kita garis lurus di sini. Dan okey, ini adalah hasil. Kita garis lurus. Ni garis lurus tadi. Ini A, ini B untuk labuh pinggul, kemudian C untuk labuh skirt. Okey. Kemudian D di sini. Okey, anak murid semua ikut je huruf ni. Kemudian lepas D, E. Dan yang bawah sekali adalah
F. Di sini kita dapat A, B, C, D, E, F. Okey. Okey, bila kita dah siap bahagian ni, kita teruskan dengan step yang ketiga. Baiklah. Kita akan buat lisu pemadan. Lisu pemadan, kita ambil lisu pemadan adalah ukuran mercu ke mercu. Mercu ke mercu, cikgu ambil 3 inci. Okey, kita tanda sini. Dan mercu untuk garisan ni, lisu pemadan ni cikgu ambil 4 hingga 4,5 inci. Ya, anak murid kita boleh ambil 4 hingga 4,5. Kemudian setengah inci di sini. Setengah inci. F, G, H, G ke I, setengah inci. I1, G ke I2, setengah inci. Kemudian kita buat lisu pemadan. Okey. Okey, lisu pemadan di sini. Dan seterusnya kita pergi ke sini. Sebelah D, masukkan sebanyak setengah inci. Di sini masukkan ke dalam. Di sini adalah J. Okey, tanda sini setengah inci dan naikkan pula setengah inci. Di sini adalah K. Okey, kat sini boleh nampak K ya. Setengah inci. Dan bentukkan K ke A. Okey, ambil magic ruler, bentukkan K ke A. Okey, bentukkan di sini. Okey, sini. Kat sini cikgu susahlah sebab guna ni board. Nanti dekat atas meja senang menggunakan magic ruler ni ya. Kita bentukkan. Kemudian kita pergi ke F. Tengok dekat bawah. F. Okey, F ni kita keluarkan sebanyak 3 inci. Okey. 3 inci di sini. 3 inci. Dan bila dah tanda 3 inci, tadi K. Sini L. Naikkan setengah inci. Okey, naikkan setengah inci, ni adalah M. Di sini. Okey. Bila dah di sini, bentukkan. Bentukkan di bawah skirt. Menggunakan magic ruler ni senang je. Okey. Kemudian, langkah yang terakhir adalah kita bentukkan tadi. Di sini, di sini, di pinggul ni kita garis straight, lurus, straight hingga ke bawah. Okey, boleh faham ke Mira? Senang je kan? Senang cikgu. Betul-betul detail satu persatu langkah tu cikgu. Baik cikgu, tapi Mira boleh ikut setakat ini cikgu. Silakan. Okey. Di sini kita boleh nampak. Okey, ni adalah skirt. Dan kita perlu ada bim pinggang. Untuk buat skirt kita ada bim pinggang. Ukurannya adalah sebanyak dari sini ke sini adalah 3 inci setengah. Kemudian dari mula ke hujung sini adalah keliling pinggang. Keliling pinggang. Tambah. Kita tambah dengan 3 inci. Okey, maka kita akan dapatlah dari sini ke sini untuk bim pinggang. Okey, mari kita lihat hasilnya di sini. Okey, ini adalah skirt bahagian hadapan dan juga skirt bahagian belakang. Okey, kita siap dah untuk buat skirt ya. Pola skirt. Baiklah cikgu. Nampaknya Mira punya pun dah siap juga. Mira ikut langkah seperti yang cikgu terangkan. Dan macam cikgu tekankan, ukuran itu perlulah tepat mengikut saiz pelanggan kan cikgu? Ya, kita perlu ikut tepat mengikut saiz pelanggan supaya pelanggan boleh pakai baju dengan lebih selesa. Sebab kita ikut betul-betul dia punya saiz. Baiklah cikgu. Berikutnya cikgu. Okey. Ini ada pola yang belum dipotong. Okey. Mari kita lihat di sini
adalah hasil pola yang sudah dipotong. Ini adalah, boleh tengok, ini adalah untuk skirt hadapan Baik. dan skirt belakang. Okey, jangan lupa anak-anak murid untuk menanda tanda. Okey, dekat sini kita ada tanda lipatan. Okey, boleh tengok dekat situ tanda lipatan. Kemudian ada garisan. Okey. Ira lurus. Okey, untuk tambahan kita ada buat poket. Untuk skirt. Okey, baiklah. Itu adalah pola yang telah siap dipotong. Cikgu, bagaimana pula kalaulah macam Mira mendraft pola ni tiba-tiba tersalah pula mendraft pola? Apa akan implikasinya berlaku pada skirt kita, cikgu? Okey, kalau kita tersalah buat pola, makanya jadinya untuk step yang seterusnya iaitu kita akan menjahit. Okey, proses menjahit itu akan menjadi sukar. Bila sukar, jadi hasil jahitan kita pun, hasil pakaian kita pun akan rosaklah, tak mengikut saiz pelanggan. Itu adalah kesan dia. Oh, dan cikgu, apa fungsi lisu pemadan? Okey, ni lisu pemadan boleh nampak dekat sini. Lisu pemadan ni adalah lipatan. Okey, lipatan berbentuk V untuk membentuk pakaian, membentuk skirt yang lebih cantik dengan adanya lisu pemadan. Okay. Oh, begitu rupanya. Baiklah cikgu, draft Mira pun dah siap. Mira punya pola draft Mira. Aktiviti berikutnya Cikgu Jamalia. Kita akan uji. Mak ada Mira faham atau tidak cara mendraft pola tadi. Okey. Silakan Mira untuk pusing roda itu. Baiklah cikgu. Kita lihat apakah warna skirt yang akan diperoleh oleh Mira. Baiklah cikgu, Mira pusing cikgu Ya. 1, 2, 3. Kita tengok warna apa ya? Apa yang kita dapat? Ya, warna apa ya Mira? Warna ungu cikgu. Ya, untuk ungu saya akan soal begini ya Mira. Ya cikgu. Apa soalannya Apa tu? soalannya? Okey. A ke B tandanya untuk apa Mira? A ke B. Kalau A ke B, Mira tahu sewaktu mengambil ukuran di peringkat awal, kita kena letakkan 2 jari untuk memberikan keselesaan kepada pelanggan. Jadi, sudah semestinya A ke B ialah ukuran untuk labuh pinggul, cikgu. Labuh pinggul. A ke B. Okey, A B ke ke B. B adalah labuh pinggul. Okey, betul Mira. Wow. Mira dapat ganjaran, cikgu? Ya. Saya Baik. akan beri warna merah. Wow, dapat 1 skirt untuk Mira. Terima kasih, cikgu. Baiklah, Mira pusing. Untuk soalan yang berikutnya, warna putih, cikgu. Wow, warna putih. Okey. Untuk menghasilkan lisu pada skirt, lisu pada skirt ya, Baik. Mira. Okey. Apakah bahagian yang perlu diukur? Kita nak ukur apa ya, Mira? Kita nak ukur apa sekarang? Kalau untuk lisu pemadan, kita perlu ukur mercu ke mercu, cikgu. Ya, tepat sekali. Betul Mira. Wow, dapat Mercu, lagi mercu. skirt. Saya bagi skirt yang Mira kedua. dah dapat 2 skirt. Baiklah. Tahniah, Mira. Terima kasih, cikgu. Kalau begitu, Mira pusing lagi sekali. Ini yang terakhir. Yang terakhir. Soalan yang terakhir. Wow, hitam si tampuk manis. Hitam itu menawan jadi warna hitam, cikgu. Baik. Hitam, saya kalau menang saja kita akan beri token skirt hitam juga. Wah, cantiknya. Ini soalan yang paling senang sekali. Ya, soalannya ialah namakan satu bahagian. Bagaimana kita nak ukur semasa kita nak buat skirt. Pilih sahaja. Satu bahagian untuk membuat skirt, kita perlu ambil bahagian pinggang. Ya, tepat sekali. Baiklah. Dapatlah skirt warna Kurang kena hitam. Wow, Tahniah, terima Mira. kasih, cikgu. Ada 3 skirt di sini. Terima kasih. Jadi Mira dah berjaya kumpul 3 skirt. Tapi ini bukan Mira saja berjaya kumpul. Murid-murid di rumah yang menonton yang menjawab soalan juga pastinya 3 skirt untuk anda. Kita nak berhenti berehat seketika kerana selepas ini ada lebih banyak lagi perkongsian daripada Cikgu Natra dan juga Cikgu Jamalia. Jadi kawan-kawan jangan ke mana-mana tahu. Teruskan setia menonton Menengah Atas di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Baik, kembali kita di menengah atas pendidikan khas di Didik TV KPM. Di segmen ini kita nak belajar menanda dan memotong fabrik bersama dengan Cikgu Jamalia dan masih lagi turut serta Cikgu Natra. Cikgu, Mira ingat cikgu, kalau kita nak beli kain pasang lah kan sebelum kita membuat pakaian, selalunya Mira akan beli 4 meter. 2 untuk baju, 2 untuk kain. Ya. Kalau untuk skirt pula macam mana cikgu? Biasanya kita guna 2 meter, Mira. Oh, 2 meter. Jadi kain di depan ni 2 meter cikgu Ya, 2 meter. Okey, baiklah cikgu. Jom kita dengan segmen seterusnya. Baik. Bila pola dah siap, jadi kita dah potong tadi kan. Jadi sekarang kita nak tanda pola ni di fabrik. Jadi fabrik ni pastikan untuk buat kain kita lipat 2. Baik. 2. Kemudian kita lihat di sini bahagian ada tanda titik 3 ni ialah lipatannya ya. Lipatan. Jadi dah lipatan di sini. Jadi kain ni pun sudah dilipat. Sebab ini ialah bahagian hadapan ya, bahagian hadapan. Baik, di sini telah ditentukan 1 inci untuk bahagian tepi. Bawah ialah setengah inci. Jadi kita boleh guna pita ukur untuk tanda pun boleh. Tak 1 inci. Cuma murid-murid yang pendidikan khas dia berkumpulan pendidikan khas ni susah sikitlah untuk letak macam ni. Jadi kami menggunakan magic ruler ini untuk menanda tanda basi. Jadi di sini ialah setengah inci, setengah. Jadi saya nak tandakan sini mula daripada tepi ni 1 inci ya. 1 inci ialah tepi, dia tulis ni tepi. Jadi tepi ni 1 inci. Jadi letak saja di sini. Dan ada kita tanda lubang, tanda ni. Ni ialah bahagian tepi tempat kita nak jahit ni. Yang luar ni bahagian apa Mira ni? Luar ni. Luar basi tu ni. basi. Basi ni untuk bahagian apa? Basi ialah untuk bahagian kita memotong. Pandai. Sekarang kita letak sini saja. Teruskan sampailah habis. Letak. Cikgu, Mira ada satu soalan. Kenapa bahagian tepi 1 inci, bahagian bawah setengah inci, cikgu? Sebab bahagian sini biasanya kalau kita tidak letak bahagian sini ya, dia nak letakkan zip ke. Begitu. Dia kena lebihkanlah. Baik. Bahagian ni kalau besar sangat, jika besar sangat bahagian ini, sukar untuk kita jahit bahagian melengkung ini. Baik. Dia akan berkedut. Jadi kita boleh guna peniti ataupun pemberat Mira, pemberat ni supaya kain fabrik ni tidak bergerak. Fabrik ataupun kain tidak bergerak. Jadi teruskan sehingga habislah. Letak, jika kertas polo ini keras, kita boleh terus tanda begini. Terus saja. Baiklah. Untuk fabrik pula tak ada masalah kan cikgu? Apa jenis fabrik? Untuk baru belajar, kita gunalah jenis cotton. Sebab bila cotton yang keras begini, senang. Dia tidak licin. Jika licin, baru belajar, lama-lama kita pun tak siaplah baju kita. Baiklah. Jadi teruskan, tandalah sehingga siap. Teruskan sini. Sebab di sini dia sudah tulis basi tepi. Jadi kita ikut saja. Jadi sebab dah ada nak panah kan. Ya. Terus saja. Yang penting sekali kawan-kawan, macam Cikgu Jamalia tekankan tadi, kain kena lipat 2. Jangan satu bahagian saja cikgu. Lipat 2 kain. Kalau untuk skirt hadapan lah. Hadapan Okey, bahagian atas ni dah tulis setengah. Jadi menyenangkan kita ikut saja setengah. Jadi kalau nak guna ini pun boleh. Bukan setengah inci. Letak dan tanda setengah. Sehinggalah habis sampai ke ujung. Kalau saya guna inilah. Guna bahagian ni. Letak ke tepi. Dan tanda sini. Baiklah, sama juga atas dan bawah setengah inci kedua-dua bahagian. Kemudian sambung saja ni. Kalau dah mahir buat macam tu pun boleh. Untuk potong kan. Untuk bahagian bawah sama juga setengah. Setengah inci juga. Inci, nak tekan sini pun boleh. Ini ialah untuk jahit Teruskan. Kalau suka letak saja pembaris ni dan garis terus. Baik cikgu. Terus Dan
Tanda sini untuk setengah inci. Dan kita ikutlah garisan tersebut. Jarak ni setengah inci. Terus saja. Boleh saja nak guna ini. Cuma ini dia lambat sikit lah. Kalau yang ini kita letak saja. Letak saja dan garis. Baik, dah siap sini. Kita nak potong dia, Mira ya. Ya, dan cara untuk memotongnya pun kena ada gunting yang betul. Tak boleh sembarang gunting. Betul. Pastikan ni tajam ni ialah gunting fabrik. Pastikan guna gunting fabrik ya, bukan gunting kain. Sebelum nak bergunting, pastikan alatan ni diletakkan bahagian tepi dahulu dan pemberat untuk elakkan bergerak. Dan tangan letak di sini dan kita potong ikut garisan luar ni. Ya, dan lagi sekali seperti mana yang Cikgu Jamalia tekankan, apabila kawan-kawan menggunakan gunting, berhati-hati sentiasa ada pengawasan ibu bapa ataupun guru-guru kerana gunting itu satu peralatan yang tajam, Cikgu. Ya, betul. Jadi sampai ke sini, kita teruskan sehingga ke atas. Kalau untuk guntingkan Cikgu, memang cara guntingnya kena satu macam Cikgu Jamalia buat, ataupun kalau nak cepat kita tolak je macam tu. Boleh tak Cikgu? Boleh. Kalau kita tolak ini, kena kain pelanggan kita berharga 300 Mira. Menangis nanti kita. Ya, jadi berhati-hati potong. Dia tidak seperti kertas kita boleh tolak-tolak saja. Kain lebih ni kita ambil pemberat dan letak. Dan kita potong bahagian atas. Letakkan pula di bahagian atas. Tangan kita letak sini lah. Jangan letak di bahagian ni lah. Bahaya. Letakkan di tepi. Satu tangan kena tahan kain kita supaya tak bergerak kan Cikgu? Ya, betul. Sekarang kita dah siap. Ini ialah skirt hadapan. Skirt hadapan Skirt hadapan. Dah siap skirt hadapan di sini. Kita dah potong siap skirt hadapan. Dan tanda jahitannya. Ya, dah ada tanda jahitan lagi. Baik, kita heran kenapa belakang ni tak ada macam mana nak jahit kan? Jadi cara dia mudah sahaja. Kita ambil kapur. Kita tekan di sini. Sebelum tu kita simpan ni dulu Mira. Baik. Masuk simpan dulu bekas, gunting. Ya, gunting tajam. Simpan. Dan kita ambil kapur. Kita boleh guna ini teknik begini boleh ataupun nak guna karbon tadi pun boleh Guna karbon boleh. Dan kita tekan sahaja sini. Oh, ini untuk apa Cikgu Jamalia? Untuk ini bahagian belakang bahagian belakang. Okey. Sekejap, saya tanda dahulu. Buatlah sehingga selesailah ke semua bahagiannya. Betul. Baiklah. Wow, untuk bahagian belakang maksudnya kita tak perlu ulang proses yang sama. Hanya cukup kita lipatkan kain lebihan tu ke depan. Sebab kertas ni keras, jika kertas lembut, kita letak magic ruler ni untuk menahannya. Dan kita tarik saja. Ya. Tak Baik. dia tekung. Dan Cikgu, Mira nak tanya kepada Cikgu, kalau semasa proses kita menggunting fabrik tadi, Cikgu letakkan kain itu di atas satu permukaan yang rata, tangan Cikgu tahan kain, dan Mira tak nampak Cikgu angkat kain itu. Kenapa semasa kita menggunting fabrik, murid tak boleh mengangkat fabrik? Ya, bila kita menggunting sambil mengangkat, kain ini tidak lurus nanti. Oh, gitu. Rosak kain tu nanti. Mungkin kain tu bila kita angkat sahaja, dia akan jadi macam inilah. Belakang, lari depan ni ke atas. Okay. Jadi bila kita jahit nanti tidak tepatlah. Jadi itu satu tips dari Cikgu Jamalia cara untuk menggunting dengan lurus. Ini belakang dia Mira. Ya Cikgu. Bila kita buka sahaja, kita buka saja. Dia terus jadi seperti ini buka pin, hati-hati ni Mira, pin ini letak. Hati-hati. Pin pun kena letak di tempat yang khas juga, tak boleh bersepar di atas meja. Jarum pun tajam sini. juga. Ya, jarum tajam. Baik. Cikgu, kita tengok macam mana tengok hasilnya. Beginilah. Ini sebab atas tadi memang saya tak tanda kan. Bila kita tak tanda, saya nak buktikan bahawa bila kita tak tanda sahaja, tak ada sini kan. Kalau bahagian bawah, kita dah tandanya, kita tanda sahaja, dah ada kan.
Betul. Bila kita jahit nanti dah ada dua-dua. Ya. Baik itulah ya, caranya. saya nak uji Mira. Okey, Mira boleh baling dadu tu ya. Lagi sekali kawan-kawan. Bila jawab betul sahaja boleh dapat skirt lagi. Wow, okey Mira baling di atas meja cikgu silakan. Okey. Kita tengok. 1, 2, 2, 3. 3. Warna apa yang kita kena? Cuba lagi lah Cikgu Cuba Nasra. lagi. Okey, lagi. Sekali lagi kita tengok warna apa? Baiklah, warna jingga cikgu. Baik, kita tengok warna jingga. Soalannya apa soalannya. ya? Baiklah. Gunting adalah salah satu. Betul? Ya, gunting adalah salah satu alatan digunakan semasa proses menggunting. Betul atau salah? Gunting. Ya. Jawapannya ialah betul cikgu. Ya, Ya, tahniah. betul. Wah, Mira dapat 1 Ya, skirt. tahniah Mira. Terima kasih cikgu. Okey, balingan. Soalan di sana. berikutnya, kita tengok. Wah, sama dengan warna saya pakai, warna merah. Ya, skirt merah ada lagi ke? Kita lihat Ada, soalannya. cikgu. Soalannya, ini paling senang soalan. Senaraikan dua peralatan ataupun bahan yang untuk menanda pola pada fabrik. Menanda pola pada fabrik sudah semestinya menggunakan kapur penanda dan juga pita ukur, cikgu. Ya, betul. Wah, baiklah. Satu lagi untuk saya. Terima kasih, cikgu. Dan Mira tengok ada lagi satu ni, cikgu. Ada soalan lagi dapat ni. token lagi tu. Baiklah, kita tengok ya, cikgu. 1, 2, 3. Okey. Cuba lagi. Cuba lagi sekali. Kita tengok. Satu soalan je cikgu Kita terus tengok cikgu Okey, dan soalannya ialah berapakah basi yang harus dibuat pada tepi skirt? Tepi skirt. Tadi kita dah belajar. Baik. Jadi Berapakah kawan-kawan, basi? berapakah basi yang harus dibuat pada tepi skirt? Tepi skirt ingat 1 inci. Betul tak cikgu? Ya, betul. 1 inci. Baiklah. Tepi skirt 1 inci, bawah skirt setengah inci. Satu lagi skirt untuk tahniah, Mira. tahniah. Baik cikgu. Jadi memandangkan Mira dah berjaya jawab soalan-soalan ini, sedikit kesimpulan ringkas daripada cikgu pada segmen kita kali ini. Okey, untuk bahagian memotong, yang paling penting sekali, jagalah kita punya keselamatan. Dan juga alatan yang kita gunakan mestilah duduk dalam keadaan kemas. Kain ni sebelum kita nak potong, nak tandakan, kita nak letakkan kertas pola ni, pastikan kita tekan dengan serika dulu. Pastikan dia tidak berkedut lah. Jika berkedut, bila kita tanda sahaja kertas ini, dia tidak, ukuran ini menjadi tidak tepat. Dia, itu yang sangat penting. Ya, itu tips yang sangat penting. Kita kena gosok dulu fabrik kita supaya tidak berkedut. Kita nak berhenti berat lagi sekali, cikgu. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Kembali kita di Menengah Atas Pendidikan Khas di Didik TV KPM. Di segmen ini, kita nak bermain aktiviti pengukuhan. Satu aktiviti yang menarik, Cikgu Jamalia dan juga Cikgu Natra. Apa tu, Cikgu? Baik, kita akan uji lagi bagaimanakah kefahaman mencapai objektif atau tidak sepanjang kita mendraft pola dan juga menggunting fabrik tadi ya. Baik, Mira, silakan pusingkan roda ini. Wow, pusing roda. Ada lagu ke, Cikgu? Ada. Kita tunggu ya. Apakah lagunya, Mira? Okey, mari kita dengarkan lagu. Pusing. Baik. Oh, lama. Kena dekat warna merah jambu. Ya, kat merah jambu ya. Baik.
kita lihat ya, A ke C tu Ya. untuk apa ya Mira? A ke C? A ke C ialah merupakan labuh skirt, cikgu. Ya, Ya, betul. Betul. Wah, dapat lagi baiklah. skirt, satu lagi. Satu lagi ganjaran skirt untuk Mira. Baiklah cikgu, seterusnya kita pusing lagi Pusing sekali. lagi, Mira. Kita Pusing pusing lagi lagi. sekali. Kita tengok. Kita dapat warna apa berikutnya. Music. Pusing. Mana apa kena ni? Apakah itu? Kita lihat. Warna hijau cikgu. Hijau. Tolong Baiklah. bawa sikit Mira. Kita nak lihat. Ada nampak huruf B ke situ? Untuk Ada warna huruf B ke? hijau. Oh, ada situ, ada. Okey, B ke E tu melambangkan apa ya? B ke E. B ke E. B ke E kalau Mira kata keliling pinggang. Betul tak cikgu? Ha, keliling pinggang. Pinggang duduk di tengah-tengah. Adakah ya? Alamak. Macam salah. Apa ya kawan-kawan? Mira kurang pastilah cikgu. Jawapannya adalah keliling Mhm. pinggul. Keliling Yang pinggul betul. lah kawan-kawan. Tak berjaya dapat skirt kali ni. Tak apa cikgu. Kita tengok soalan berikutnya. Tak apa kawan-kawan. Kita cuba lagi sekali. Soalan yang berikutnya. Kita cuba. Music. Nampak pula ya. Apa soalan ni? Okey. Okey. Oh. Kena dekat warna jingga lah cikgu. Warna jingga. Ya. Baik ya, kita nak lihat gambar jingga. Kita lihat soalannya. Soalannya. Okey, soalannya ialah baik. Anak panah berikut merujuk kepada apa Mira? Ini tanda apa ni? Kalau kita Mira lihat. tengok di situ, ini Mira tengok sini merujuk- sekali ya, ada apa ya? Ya, ia merujuk kepada lisu pemadam, cikgu. Ya, betul. betul. Lisa Pemadam. Berjaya Dapat kita. skirt satu. Kumpul satu lagi skirt. Wah, Baiklah. dah penuh penyidai tu ya. Ya, pernah berjaya akhirnya kita penuhkan penyedap kita pada hari ini kawan-kawan. Baiklah cikgu, memandangkan aktiviti kita pun sudah selesai. Sedikit rumusan keseluruhan daripada Cikgu Natra dan Cikgu Jamalia. Silakan. Okey, baiklah. Tadi kita telah pun belajar tentang alatan, macam mana nak buat pola, macam mana nak memotong fabrik. Jadi, secara rumusannya tadi kita tengok Mira pun dapat menjawab soalan-soalan dengan sangat baik, dengan tepat, yang kita boleh rumuskan yang bahawa Mira ni sangat fahamlah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Wah, itu daripada Cikgu Natra. Sedikit daripada Cikgu Jamalia. Pada saya, pastikan kita boleh ulang balik ya. Benda ni buat latihan. Jadi saya nak tahu bagaimana tahap Mira dan juga murid-murid lain. Kita akan pastikan menggunakan borang senarai semak. Dan juga terima kasih juga diucapkan kepada Magic Ruler ya di Atira Design yang memperkenalkan alat inovasi ini. Dimudahkan dengan percepatkan untuk kita menandatanda basi dan juga membuat pola. Baiklah cikgu. Dan bagaimana prestasi keseluruhan Mira pada hari ini? Ya, prestasinya Sangat baik. sesuailah dengan 8 skirt yang diperolehinya ya. Wah, baiklah kawan-kawan. Kita dah berjaya kumpul 8 skirt. Dah penuh dah penyidai kita. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Dan juga kalau mereka di rumah yang ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka dalam tajuk membuat skirt ni, di manakah mereka boleh mendapatkan latihan cikgu? Okey, untuk mendapatkan lagi sumber-sumber yang kita pelajari pada hari ini, kita boleh dapatkan dalam sumberku. KPM. Sumberku KPM. Seperti mana yang tertera di kaca TV anda, pautan yang telah disediakan. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Natra dan juga Cikgu Jamalia atas perkongsian ilmu pada hari ini. Diharapkan memberi manfaat kepada semua murid-murid yang menonton. Tak lupa juga terima kasih kepada Cikgu Juru Bahasa Isyarat kita iaitu Cikgu Siti Zubaidah. Teruskan setia menonton Mendengar Atas untuk lebih banyak lagi ilmu dan informasi kepada anda semua. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.